Okey, boleh nampak ke slide ni? Boleh. Okey, boleh ya? Okey, saya diberitahu untuk kongsikan sedikitlah tentang pembentukan instrumen. Untuk pelajar-pelajar yang sedang buat ke, saya tak pastilah untuk SEM ni lah kot ya, you all tengah buat latihan ilmiah kan? Ya, Okey. betul. Baik. Okay, terima kasih untuk yang respon. Okay, first sekali saya kenalkan diri saya sedikit lah ya. Saya Faradila Ikmal Umar. Saya pensyarah di Jabatan Bahasa Inggeris dan Komunikasi FPM. Okay, saya memang mengajar pelajar-pelajar broadcast lah, dan subjek saya ajar adalah Communication Research Method. Saya ajar research method untuk pelajar-pelajar komunikasi. Jadi dalam research method tu memang adalah kita ajar untuk macam mana kita nak membentuk instrumen dalam kajian yang kita buat lah. Okay, basically saya punya pengkhususan adalah dalam kajian kuantitatif. Jadi apa yang saya akan share dengan awak semua adalah tentang pembentukan instrumen ni dari sudut kajian kaedah kuantitatif lah. Adakah di sini semua memang buat kajian kuantitatif ataupun ada yang buat kualitatif? Kuanti. Kuanti kan? Semua kuanti. Okay, baik. Alright, saya teruskan. Okay, so saya sebenarnya bukanlah nak bagi lecture, tapi saya nak terangkan sedikit lah apa yang kita akan bincangkan dalam sesi ni. Okay, iaitu kena tahu apa itu instrumen dan bagaimana untuk mendapatkan sumber instrumen yang baik. Dan then kita nak membangunkan soal selidik itu ada 3 cara lah, adapting or developing, dan kesahan dan kebolehpercayaan. Saya tak pergi sampai ke analisis lah, saya pergi sampai macam mana nak bentuk soal selidik tu. Sebab kalau tak salah saya itu yang diminta oleh Puan Marhaini lah. Okay, sekarang you all punya latihan ilmiah dah sampai bab berapa dah? Chapter berapa buat? Soal selidik. Nak buat soal selidik lah ni. Maksudnya part 1, 2, 3 tu sampai method tu dah okey. So nak buat soal selidik untuk pergi collect data, betul? Betul. Betul. Okay. Alright. So basically apa itu instrumen? Instrumen tu boleh tengok dekat bawah ni lah saya dah rangkumkan, dan untuk kita mudah faham adalah instrumen adalah alat untuk kita kutip data. Semua orang mungkin tahu benda tu, tapi kena tahu juga bahawasanya soal selidik kita buat tu mesti ada unsur keaslian, tu satu benda. Lepas tu kita tidak boleh meniru atau mengambil soal selidik daripada pengkaji lain tanpa mendapatkan kebenaran terlebih dahulu. Benda ni juga saya explain dekat student saya, kalau kita nak bentuk instrumen, nak buat soal selidik ni, katalah kita baca artikel banyak, LR awak dan sebagainya, dan awak jumpa dalam satu paper jurnal tu atau artikel jurnal tu ada dia punya findings tu dah sekali dengan soal selidik dia. Maksudnya item-item tu dah disekalikan dekat dalam dia punya findings, dan awak rasa, sekiranya awak rasa benda tu berguna dan juga sesuai untuk awak gunakan dalam kajian awak, okey. Tapi selalunya penulis dia ataupun pengkaji ni dia tak reveal everything tau, dia reveal certain part je. So katalah kita nak dapatkan the full set of the questionnaire tu, dan kita kena dapat kebenaran, meaning that you have to email dekat penulis tu untuk kebenaran untuk gunakan dia punya the full set of soal selidik. Saya dah biasa dah dapat email daripada pelajar-pelajar lah, bukan pelajar kuiz je, pelajar UPSI ada, UiTM ada. Sebab biasa bila kita tulis artikel, kita tak email kita kat situ untuk diorang contact kan. So diorang bila diorang contact tu kebanyakannya nak dapatkan soal selidik lah. So kita tengok juga kalau kajian dia lebih kurang, so ada kebarangkalian untuk kita kongsikan kita punya instrumen lah. Tapi instrumen tu adalah instrumen yang asli lah, yang kita develop ataupun kita adopt or adapt daripada kajian lepas. Okay, so that is instrumen, satu alat untuk kita kutip data, which is adalah soal selidik lah kalau kita buat kuantitatif by survey.
So bagaimana untuk kita dapatkan sumber instrumen yang baik? Okey. Dia begini, okay, kita akan buat soal selidik. So kita dekat gambar kotak sini. Okey. Lepas tu untuk kita bina soal selidik ni ada tiga, tak payah tiga kaedah, tiga proses ataupun tiga cara lah, tiga metod. Gunakan yang sedia ada, ubah suai yang sedia ada ataupun kita bina sendiri. Kebanyakan, saya cakap kebanyakan lah, mungkin belajar kan, level degree ni kadang-kadang dia tak tahu kat mana nak cari, nak dapatkan apa yang dah sedia ada ni tak jumpa contohnya. So kebanyakannya nak bina sendiri. Dia boleh juga, tak salah pun bina sendiri ni, tetapi kita kena betul-betul tahu apa konsep dia, apa dia punya construct, apa dia punya dimensi, and then kena back to you punya objektif. Tengok balik, adakah soal sini kita nak buat ni jawab ke pada objektif kajian kita. Itu yang sangat penting sekali. So that memang dalam research chapter 1, 2, 3 tu, awak nak buat questionnaire tu, nak develop instrument, kena go back, tengok balik permasalahan kita, persoalan kita, objektif kita. And then kalau dah ada hipotesis, then itulah kita punya apa namanya, kita nak bina tu bergantung kepada yang depan-depan tu. Okay. So yang gunakan yang sedia ada ni, dia dibina secara komersial oleh badan tertentu. Okay, kadang-kadang contoh macam SKMM contoh, organisasi tertentu contohnya, dia nak buat survey, so dia orang ada dia punya questionnaire sendiri, ataupun daripada mana-mana badan kerajaan, contoh agensi kerajaan yang nak buat survey, yang nak buat macam-macam kan, dia orang punya buat kajian dan sebagainya. So that benda tu kalau dah ada di situ, kita boleh gunakan juga. Lepas tu kita gunakan yang sedia ada, but then you kena dapatkan approval lah. Okay. Dibina untuk pengkaji lain untuk tujuan kajian mereka. Ini pun ada juga. Kalau macam kita nak buat research, and then kita buat instrumen kita sendiri pun tak ada masalah. Kita boleh buat semuanya, but then dia kena apa-apa sekalipun, mesti something yang related dengan awak punya objektif, dengan persoalan kajian, hypothesis and also your theory. Okay, jangan depan tanya lain, objektifnya lain, tiba-tiba soal selidik tu tak tahu nak menjawab kepada mana. So that's why dia perlu tengok balik yang depan. Sama juga dengan sinilah, sama ada dibina komersial ataupun dibina oleh pengkaji lain. Okay, sekiranya kita tak ada yang dua atas ni, kotak atas dua ni tak ada, kita nak bina sendiri. Nak bina sendiri bukan simply ikut suka-suka hati kita. Maksud saya macam okey, awak nak buat kajian, contoh kalau HR mungkin kita kata prestasi pekerja ke, kepuasan pekerja ke kan. Tak boleh simply lah letak item tu macam nak tanya kan, kita nak bina soalan tu tak ada hala tuju. Faham tak? Dia mesti ada berdasarkan apa? Berdasarkan objektif dan literature kita. Ini sangat penting. That's why nak bina soalan-soalan ni, kita nak bina, memang kita kadang-kadang ada idea macam-macam. Kita boleh je nak bina 10 ke 20 item ke, it's up to you lah you nak bina kan. Tetapi setiap item tu mewakili konstruk yang mana. Setiap item tu mewakili dimensi yang mana. Itu sangat penting. Itu yang kita kena tahu. Kalau kita tak ada benda-benda tu, tak ada konsep, tak ada konstruk, then you akan buat satu set questionnaire ataupun item-item soalan-soalan tu yang terlalu general lah, yang tak menjawab pula pada objektif kajian kita nanti. That's why kena kalau bina sendiri, you kena berhati-hati betul-betul. Kena perhalusi betul-betul. Tapi kalau you guna yang sedia ada, you ubah suai yang sedia ada, maksud guna yang sedia ada ni maksudnya adalah kita adopting. Kalau ubah suai kita adapting. Kalau bina sendiri kita developing. So kalau kita ubah suai, kita adapt, maksudnya daripada pengkaji ni kita ambil sikit, ni ambil sikit, tapi kita ubah suai lah, bukan kita ambil bulat-bulat. Kita ubah suai sebab apa? Sebab ikut kesesuaian kajian kita. Kajian kita takkan 100% sama dengan kajian orang lain. Even though awak replicate kajian orang sekalipun, mungkin teorinya sama, tapi
responden kita mungkin berbeza, lokasi kita buat kajian tu mungkin berbeza. So that itu juga perlukan pada kesesuaian, sebabnya dia akan reflect balik pada kita punya permasalahan kajian. Okay, so far boleh faham tak saya explain? Faham. Puan nak doktor nak tanya boleh tak? Boleh. Contoh kalau kita ada questionnaire yang kita nak adapt, so wajib ke kita nak minta ataupun mohon izin penulis tu? Sebab ni saya kata berdasarkan ni lah, maksudnya ada setengah kajian ataupun penulisan yang dia tak tinggalkan pun email, ataupun mungkin penulis tersebut mungkin dah meninggal dunia dan sebagainya lah, kita tak tahu kan. So saya nak tanya lah, wajib ke kita nak mohon izin tu? Okay, biasanya macam ni. Kalau kajian tu, kalau kita nakkan yang full set, maksud saya full set tu memang complete set dia punya tu kan, kita mesti kena minta izin. Tapi kalau dia dah meninggal, kita nak macam mana kan, betul tak? Tapi mungkin kita boleh contact dia punya co-author. Biasa dalam paper kalau ada seorang, dua orang tu, try lah contact mana-mana satu. Tapi kalau dia seorang dan dia dah meninggal pula tu, apa jalan terakhir yang kita boleh buat ialah dalam awak punya what you call it, thesis awak bagi thesis ke disertasi. Thesis lah kan? So dalam thesis tu, bila kita dalam pembentukan instrumen penyelidikan kita tu nanti, you have to mention lah nama dia. Kena mention nama orang tu. Diadaptasi soal sini daripada kajian siapa, tahun bila. Kena nyatakan nama dia. Itu bukan kes tu je, mana-mana kes sekalipun yang kita adopt daripada kajian orang, you have to mention their names lah. Kena letak nama dia dekat dalam kita punya thesis. Maksudnya macam kita bagi kredit dekat dia. Tetapi sekiranya awak memang nak full set yang betul-betul, itu memang kena dapatkan keizinan yang penuh lah daripada penulis tu sendiri ataupun pengkaji tu sendiri. Kalau kajian tu pula, sebab biasanya dalam paper, kalau orang buat paper kan, dia jarang lah dia nak keluarkan the whole thing, sebab dia akan keluarkan instrumen yang dia buat analisis je. Yang lain tu disimpan, bukan simpan sebab tak bagi orang, tapi satu paper sekadar satu objektif. Satu objektif mungkin dia guna instrumen yang sikit ni. Lepas tu objektif kedua dia buat paper lain pula. So instrumen yang lain, part lain dalam instrumen tu yang digunakan. Kebiasaan ni macam tu. So kita tak dapat penuh lah. Faham tak? Kita dapat yang sebahagian sini. Tapi kalau thesis orang yang awak refer, awak jadikan rujukan, then you nak dia punya the full set of soal selidik tu, questionnaire tu, then you have to get dia punya approval lah sebenarnya. Saya share macam contoh kan, pihak JAKIM dalam 2 bulan lepas kot tak salah saya, dia pernah contact saya untuk dapatkan saya punya instrumen yang lengkap masa untuk saya punya paper hari tu. But then lepas tu dia ikut prosedur yang betul lah, maksudnya dia ada surat rasmi, dia nyatakan dulu kenapa dia nak guna instrumen kita tu, apa tujuan dia, dia buat research pasal apa, then baru kita boleh bagi. Biasanya macam tu lah. Sama juga dengan mana-mana pelajar yang tengah tahun akhir kan, dia orang buat thesis lah, FYP lah, apa benda semua tu, bila di email and then dia akan explain, saya tengah buat kajian pasal ni, so saya nak minta izin untuk gunakan soal selidik yang lengkap oleh kita kan, dan kita akan bagilah, sebabnya nama pun kita buat kajian untuk orang tahu, untuk orang kembangkan lagi kajian tu kan, so kita boleh bagilah. Okay, saya teruskan. Okay, so saya nak explain tentang guna dan ubah ataupun adopting and adapting. Okay, kalau kita adopting, walaupun semua tu diguna atau ambil, namun ia masih perlu diubah sebab ikut kesesuaian, walaupun kita ambil bulat-bulat kan, sebab kita kena fikir macam ni, kita kena membayangkan orang, siapa yang akan isi borang soal selidik kita tu. Kalau belia, kita kena sesuaikan bahasa contohnya, okay. Kalau masyarakat umum pun kita kena tengok juga ikut kesesuaian lah. Apa-apa pun dia mesti reflect balik dekat awak punya objektif, dekat awak punya permasalahan kajian. Dan perlu ada juga modification untuk sesuaikan dengan keadaan. Itu yang saya explain tadi lah. Okay, tapi kalau awak rasa
memang kajian tu macam 95% sama. Dia punya responden tu sama. Cuma bezanya awak buat dekat quiz, orang yang awak tengok tu dia buat dekat UKM. Kan? Satu IPTS, satu IPTA. So lebih kurang sama sangat. Mungkin kita boleh je nak adopt pun sebenarnya. Nak adopt bulat-bulat tu boleh, tapi you have to dapatkan lah apa namanya, dia punya proven, and then you have to cite nama orang tu dekat dalam you punya thesis, credit dekat dia kan. Okay, dan apabila gunakan adopting tidak perlukan bukti yang valid disebabkan yang itu sudah pun dibuktikan. Maksudnya apa kat sini? Okay, kalau kita nak adopt kajian tu ataupun instrumen tu, kita tak perlulah dia kata tu, maksudnya cukup sekadar kalau kita buat kesahan dan kebolehpercayaan by SPSS tu kan. Dia tak sama macam kita develop. Bila dah develop, kita kena go through panjang sikit proses dia, sebabnya kita perlu ada seorang pakar yang menilai kita punya instrumen. Saya tak masuk lagi bab tu. So bila adopting ni maksudnya adopting something yang dah sah, dah valid, dah dibuat kajian pun. Kita cuma nak guna untuk kajian kita. Itu masuk dia adopting. Okay, tetapi kaedah adopting tak begitu digalakkan. Sebab apa? Sebab dia naklah kita ni juga apa namanya, perahlah idea sendiri, modify lah sedikit. Maksudnya janganlah kita ada persen bulat-bulat sangat kan. Kadang-kadang benda tu sebab kita kena sesuaikan. Mungkin pengkaji A ni dia punya instrumen dia kaji pada tahun 2000 contoh kan. Kita dah 2021. So dia punya gap tu dah almost berapa tahun tu? 2000, 2021, 20 tahun dah kan. So of course dah banyak perkara berubah, fenomena tu berubah. That's why kena ikut kesesuaian. Macam saya bidang komunikasi kan, mungkinlah 2000 orang buat kajian instrumen dia nak tengok penggunaan internet tu, email je dia fokus. Saya mahir menggunakan email, saya menggunakan email untuk tujuan apa, hantar surat ke apa kan contoh. Itu dia punya item-item. Kalau saya nak ambil, saya nak guna kajian sekarang, contohlah penggunaan internet, dah macam email tu dah orang kata apa? Dah something memang hari-hari dah, tak ada no such issue lah, okay, untuk kita kaji tentang kemahiran guna email tu. Berbeza dengan 2000 sebab masa 2000 email baru lagi wujud. So kalau sekarang kita buat kajian, katalah 2021 new media, kita nak tengok fokus pada media sosial. So kita boleh adopt dia punya questionnaire, but then you modify lah, you buat lah email, instead of email tukarlah kepada media sosial ataupun Facebook ke Twitter ke whatsoever lah. Sebab tu dia kata kena modification, sebab kita kena tengok dia punya gap tahun tu juga. Dia buat tahun bila, kita buat tahun bila, kita buat isu apa, dia buat isu apa. Cuma dia idea tu boleh lah kita ambil daripada orang yang dah buat tu. Okay. Okay, next adapting. Adapting kat sini, kita perlukan banyak perubahan seperti mengubah kandungan, menambah maupun membuang isi dalam kajian tu. Contoh, kita adapt, katalah dia dalam questionnaire tu katalah ada part B tu contohlah. Saya sebut ini sebenarnya. Okay, dia ada 20 soalan contoh kan. Tapi tak semua 20 soalan tu awak rasa sesuai dalam kajian awak. So mungkin ada yang awak buang, yang awak delete. Instead of 20 mungkin 15 je yang awak adapt, yang sesuai. And then lagi 5 ke, lagi 10 ke, awak adapt daripada someone else pula ataupun awak create sendiri ke. So maksudnya adapting tu lebih macam nak kata dia macam ni, kalau kita adopt dia macam nampak mudah, senang. Okay, adopt je orang punya. Adapt ni ubah-ubah sikit, lagi sama dan sebagainya. Okay, kalau develop tu lagilah. Kena ada kesahan, kena ada pakar yang kena tengok kita punya tu sesuai ke tak sesuai dan sebagainya lah. Okay. Alright, kerana adapting satu instrumen adalah sama seperti membangunkan instrumen baru. Macam developing jugalah sebenarnya. Tetapi you adapt from someone else. Okay, cuma kita masih guna kajian yang sebelumnya. Tu saya cakap tadi, kajian yang sebelumnya kita adapt dia punya questionnaire, dan kita campurlah questionnaire daripada orang lain, daripada kita sendiri, sikit-sikit kita tambah, jadilah satu set questionnaire. Itu adapting. But then dia macam kita membangunkan satu instrumen yang baru jugalah. Alright. Okay, so jadi untuk lebih mudah faham, saya memang guna bahasa bagi pelajar nak bagi faham je.
Alright, adapting kita modify untuk sesuaikan konten secara spesifik. Kalau adapting kita modify as if it a new thing. Kita improvise balik questionnaire tadi itulah. Okay, kerana adapting ni kena maklumkan sekali segala maklumat asal berserta perubahan dan kenapa perubahan itu dibuat. Okay, yang ini kan dekat dalam thesis tu, dalam part you nak membentuk instrument tu, kalau you adapt from someone else, then you have to explain lah. Okay, you dapat dari mana, sumber dari mana, dan apa perubahan tu dibuat, dan you kena justify kat dalam tu kalau adapting. Sebab tu tadi dia kata compared to adopting ni banyak sikit kerja. Okay, now saya masuk pada membina sendiri questionnaire ataupun kita nak develop lah kita punya our own questionnaire. Okay. So untuk developing, dia banyak perubahan seperti mengubah sama jugalah. Kenapa slide dia yang itu? Kejap, saya rasa macam salah ni. Content dia. Alamak. Okay, ini dah sebelah tadi tu kan. Okay, Ryan. Okay, lupakan. Okay, untuk developing ni, kita bina sendiri berdasarkan, ambil ayat saya ni kita bina sendiri berdasarkan konsep dan konstruk yang terdapat dalam kajian kita. Okay. Ni mungkin saya copy slide tu, saya terlupa pula. Ini saya buat kat situ je. Astaghfirullahaladzim. Okay. Tak payah saya terang kat sini tengok sini. So, bila dia? Tak apa boleh. Betul. Okay. Untuk kita membina, menggunakan kaedah analisis konsep yang saya katakan tadi. Kalau kita nak membina, kita kena tengok kepada 3 proses ni lah. Okay. Kita dah ada konsep. Okay. Daripada satu konsep ni sebenarnya dia akan ada 2, 3 ataupun 4. Okay. Kita punya konstruk. Konstruk ni ataupun nak pakai dimensi, it's up to you lah. Dia sebenarnya ada definisi dia sendirilah. Ada certain guna konstruk, ada certain guna dimension ataupun dimensi. Okay. Untuk konstruk yang kat sini, okay. Kalau nampak anak panah merah ni, maksudnya ini ada takrif operasi tu maksudnya adalah soalan lah, item. Ini bahasa-bahasa dalam research sebenarnya. So, sini mungkin soalan 1, soalan 2, soalan 3, soalan 4 dan seterusnya, soalan 5 ke. Okay, 5 soalan ni mungkin untuk satu konstruk. Okay, lepas tu konstruk kedua ada 5 soalan lagi contohnya. Ini ada 5 soalan lagi contoh. So, ni ada 5 soalan lagi. Okay. So, bila 5, so total up dia ada lebih kurang 25 soalan ataupun kita panggil item. Dalam research kita panggil item. Okay. So 25 item, okay, untuk 5, 10, 15, 20, sorry, matematik pun lah. Okay, 20 item untuk 4 konstruk untuk satu konsep. Okay, so itu cara kita bina kita punya instrumen sendirilah. Okay, dia punya proses macam tu. So mungkin awak tak dapat nak bayangkan apa maksud konstruk ni, apa maksud konsep ni kan. So dia lebih kurang macam ni contoh, nama pun contoh. So konsep kita style kepimpinan. Okay, so how you define style kepimpinan, sebab dalam dalam chapter 1 atau chapter 2 dia akan ada definisi konsep kan. So konsep ni awak kena bagi definisi. Definisi tu akan mengukur konsep tersebut. So definisi tu dia ada, maksudnya style kepimpinan ni secara conceptual definition dia adalah, ni konstruk dia lah. 1, directive, consultative, participative and delegative. So ada 4 konstruk yang explain tentang konsep. So gambar anak panah ni dia letak, untuk directive apa soal selidik dia ataupun apa item dia. Mungkin ada yang tanya untuk satu konstruk ni berapa item yang diperlukan. Kan contoh. Dia sebenarnya macam ni. Kalau ikut dalam buku research yang saya pegang tu, dia kata kita buat dia ada 10, dia depends lah dengan apa yang kita nak cuba dapatkan. Tapi sebaik-baiknya lah kan untuk satu-satu konstruk ni soalan dia ataupun item dia kita binalah 7. Supaya dia paling-paling minimum pun selepas kita buat
kesahan. Sebab kesahan tu bila masuk pada reliability, dia ada soalan item-item ni tak semuanya valid. Mungkin ada item yang tak valid. Yang tak valid tu maksudnya bacaan dia mungkin rendah daripada 0.7 alpha krombat dia kan. So bila dia tak valid daripada 7 ni mungkin tak valid 2. So you have to minus 2, so dia akan tinggal 5 untuk satu construct ni. So biasanya lah untuk satu construct ataupun dimension ni minimum tu biarlah 5 soalan ataupun 5 item. Okay, so kata kalau kita bina sendiri 5 item kat sini, 5 kita bina, lepas tu bila kita buat kesahan kan, kita run data, kita run analisis dan sebagainya, sekali kita tengok 3 ni dia bacaan dia rendah ataupun tak sampai 0.7 which is low lah kan. So kalau kita delete sebab kita nak bagi dia up yang lain tu, so nanti daripada 5 ni instead of 5 tinggal 2 je pula. So takkanlah satu 2 item ni cukup untuk menjawab kepada direktif ataupun untuk kita explain tentang style kepimpinan. Okay, so itu antara yang general lah yang saya rasa kalau awak baca dalam buku ada banyak lah kaedah, cara kan, ada yang kata 10, ada yang kata 7, ada yang kata 5 dan sebagainya, mana-mana yang boleh pegang lah. Macam, tapi personally bagi saya memang pegang 7. So you prepare 7 dan kalaulah 1 atau 2 tu rendah, then you have still ada 5 lagi. So 5 is just nice dan okay untuk kita jadikan item pada kita punya ni lah construct ni tadi. So sama lah kalau kita buat 5, 5, 5, 5, so total up kat sini akan 20. 20 ni apa? 20 ni adalah item ataupun soalan untuk mengukur style kepimpinan. Begitulah sebenarnya untuk kita bina kita punya instrumen. Okay, tak habis lagi ni, banyak lagi cerita dia. Sekejap Okay, ini contoh yang kedua. Okay, motif memilih pekerjaan. Of course ini adalah konsep yang awak kena define. Okay, you have to bagi dia punya conceptual definition. So bila dah baca, dah cari LR dah bla bla bla, and then you jumpalah beberapa dimensi ataupun konstruk untuk kita measure, untuk kita ukur motif memilih pekerjaan contohnya. So kena apa yang menyebabkan orang memilih pekerjaan ni? Okay, disebabkan minat ke, ganjaran ke, pengaruh ke, prestis ke, persekitaran kerja ke contoh. So ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 konstruk untuk measure ataupun untuk ukur, sebab dalam kuantitatif memang pakai kira-kira kan, so ukur. Untuk kita ukur konsep yang tersebut ni lah, konsep memilih pekerjaan ni. Okay. So minat, okay, contoh minat ni kita buat 6 soalan, okay, 6 item kena biasakan dia item. So ni 6 item, 6, 6, 6. Okay, so total berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5. So ada 30 item untuk apa? 30 total ni adalah untuk menjawab kepada motif memilih pekerjaan. Okay. Cuma 30 ni dibahagi-bahagikanlah kepada konstruk punya item. So nombor item tu maksudnya apa? Mungkin okay, soalan 1 hingga 6 tentang minat, soalan 7 hingga 12 tentang ganjaran dan begitulah seterusnya. Okay. Maksud saya kat sini ialah bila kita bina instrumen, maksudnya kan kita tidak boleh main sembrono. Sembrono tu maksudnya macam ni. Okay, awak dah ada konsep, nanti memilih pekerjaan ni konsep awak. Lepas tu, okay, aku nak tanya soalan apa pasal motif ni. Oh, nak tanya soalan pasal dia minat ke, nak tanya soalan apa, oh tak tahu, faham tak? Jadi untuk kita tahu, untuk kita secara spesifiknya, then you have to ada dia punya ni lah, baru kita tahu soalan-soalan apa yang kita nak bina. Kalau tidak, okay, let's say lah motif memilih pekerjaan ni konsep dia awak memang awak tak ada kontrak, bayangkan kotak kontrak tu tak ada. Okay, tiba-tiba awak fikir, okay, motif memilih pekerjaan ni nak kena berapa soalan kena buat, kita akan terfikir macam tu. Okay, aku rasa 10 cukup kot. Okay, fine lah awak kata 10. Tapi apa soalan dia? Nak menjurus kepada apa? Itu yang akan jadi isu, kita tak boleh letak selambak kat situ. Okay, motif memilih pekerjaan ni buat 10 soalan. Tapi soalan 10 soalan tu tentang apa? Tentang minat ke? Kan dia ada banyak pula. Kata orang kata, oh aku mungkin dia pilih kita sebab dia minat. Okay. Soalan awak, saya memilih pekerjaan ini disebabkan oleh minat. Betul buat skala kan?
sangat tak setuju, tidak setuju, setuju, sangat setuju. Okay, dia pun tanda lah minat sebab dipengaruhi oleh minat. Okay, sangat setuju. Lepas tu soalan kedua, saya memilih pekerjaan ini sebab gaji. Gaji tu letak bawah mana? Ganjaran kan? Dia bukan letak bawah minat dah. Faham tak? Maksudnya, bila kita buat sesuatu tu, dia mesti mewakili konstruk apa. Kalau tidak, apa dia ada soalan? Faham. Faham kan? Kalau tidak, katalah satu soalan tanya minat, satu soalan awak tanya gaji, satu soalan awak tanya ni 10. Memang dah 10, tapi dia belum betul-betul mencukupi untuk kita mengukur motif memilih pekerjaan. Berbanding kalau awak dah buat macam ni. So minat ni ada 6 soalan ni khusus tanya pasal minat je. Ganjaran ni khusus tanya pasal ganjaran saja. Macam tu lah. Okay, saya move next. Okay. Ini contoh saya boleh mengajar macam suka bagi contoh. Okay. Contoh tajuk kajian kita adalah hubungan penggunaan internet dan kepuasan pembelian secara dalam talian. Benda yang saya highlightkan tu sebenarnya ada makna. Okay. Penggunaan internet ni adalah kita punya IV. Yes. Kepuasan membeli adalah DV. Okay. So, sorry. IV dan DV ni sebenarnya bila kita nak jadikan dia dalam bentuk instrumen, nak kita bangunkan instrumen, dia automatically akan jadi satu konsep lah sebenarnya. Okay. Jadi dia akan macam ni. So bila first kali, bila kita dah buat conceptual definition, definisi konsep kan, adalah kajian Siti kata apa, Amran kata apa, dibagilah definisi penggunaan internet, blablabla. Okay, lepas tu just terus kajian ini kajian awak. Okay, kajian kita tengah buat. Mengukur penggunaan internet dengan berapa? Okay, kalau 3 lah, 4 lah, it's up to you. Tapi refer balik pada literature. Okay, bukan suka-suka kita. Literature, teori dan sebagainya jangan ditinggalkan. Okay, so dari aspek apa dalam kajian aku? Okay, dia akses, kemahiran dan minat. So akses, kemahiran, minat ni dah jadi apa? Dimensi ataupun konstruk kepada penggunaan internet. Okay. Okay, alright. So lepas tu kita akan bagi definition juga kepada DV kita. So kajian Salman, kita lah kajian Farah, orang lain pula lah kan bagi-bagi definisi. Okay, lepas tu dalam kajian kita ni, kita nak mengukur konsep kepuasan membeli tu dengan beberapa dimensi ataupun konstruk. Kita nak tahu dari segi emosi, efektif dan sosial. Okay, yang ini sebenarnya awak boleh relatekan dengan skop kajian. Sebab nanti orang akan soalkan kenapa 3 dimensi je, kenapa tak 4? Biasalah kan orang sentiasa bertanya waktu tempat research. Tapi kalau awak explain dekat dalam skop kajian, IV awak apa, fokus kepada apa dan kenapa, justify, then it's okay. Sebab research ni sebenarnya it's not about true and false, siapa salah, siapa betul, siapa bagus, siapa hebat, tidak pun. Okay. As long as you know the method, you know the flow, you tahu dia punya structure, dan that's it lah. Research macam tu lah kan. Okay. So dia akan bentuk kerangka. Bila dalam kerangka lebih mudah untuk kita faham. Okay. Tadi sini IV kan, so sini DV. Okay, so penggunaan internet ni adalah kita punya konsep lah. So ini dia punya dimensi ataupun konstruk tadi. Ingatkan 3 tadi tu yang dia explain. Okay. Sama juga dengan kepuasan membeli, kita ada 3 benda ni. Okay. Ada yang tanya dengan saya, student saya biasa suka tanya, kena 3-3 ke? Boleh tak sini 4, sini 4, sini 2? Boleh je, tak ada masalah pun. Dia tak tetapkan pun kau wajib sini 4, sini 4. Tak ada pun macam tu. Okay, it depends on your problem statement lah. Kau nak tengok apa sebenarnya? Apa yang nak, objektif kau apa, persoalan apa, itu sebenarnya. Okay. Okay, lepas tu daripada kerangka kita tadi, automatically kita boleh bayangkan berapa soalan dia sebenarnya. Okay. Contoh kita ambil IV tadilah, pengguna internet, akses, kemahiran dan minat. Okay. Katalah awak tak ada benda ni, awak tak ada akses kemahiran, minat ni awak tak letak, ataupun awak tak terangkan konsep pengguna internet tu dari dimension dia, daripada konsep dia apa. Okay, awak ambil je pengguna internet saja. So nak buat soalan tu nanti kan, aku nak tanya apa pasal pengguna internet ni, faham tak? Dia akan merawang-rawang macam tu lah. Lepas tu letak senambak soal 10 soalan tentang penggunaan internet. Saya guna internet dengan Unify.
saya guna internet sebab nak main game. Soalan dia mulalah merapu. Itu kita tak nak tu. Bila kita buat bina sendiri, tak boleh merapu. Okay? Kita kena bayangkan orang yang isi soalan kita tu nanti dan adakah soalan kita tu sebab tak pada objektif kita nanti. Itu dia punya masalah dia bila kita develop ni. That's why pentingnya konsep ni. So nanti awak akan tanya soalan-soalan tentang access, soalan-soalan tentang kemahiran, soalan-soalan tentang minat. Okay? So explanation dia jadi daripada takrifan ataupun definisi konsep, kita sudah ada dimensi ataupun konstruk tu tadi, maka boleh bentuk soalan-soalan based on dimensi tersebut. Okay, berdasarkan dimensi tersebut lah. So bahasa pasar sungguh. Okay, so inilah pengukuran kepada pemboleh ubat itu. So maksudnya access tadi kan. So nampak ni access. So access kita create lah minimum 5 soalan or 7 item kan boleh. Kemahiran, minat. So total lah paling-paling minimum lah pun awak ada 15. 15 item adalah untuk menjawab kepada IV kita iaitu penggunaan internet. Macam tu kita bina instrumen kita. Okay, next. So dah bina instrumen pula, kita membina scoring key. Okay, yang ini sebenarnya okay, aneka pilihan, kita ada soalan tertutup, soalan sumbangan, soalan bentuk terbuka. Ini saya tak pergi details lah sebab ini mungkin awak belajar sendiri ke, mungkin awak belajar analysis method ke kan, cara-cara soalan selidik tu ada soalan aneka, ada soalan terbuka, tertutup semualah, struktur esei dan sebagainya. Sebab ini bergantung kepada kita, macam ni kita nak dapatkan dia punya scoring key lah, maksudnya markah-markah tu tadi kan, perasusan dia, percentage semua tu kan. Tapi personally lah, kalau macam saya lebih banyak setakat ni saya buat yang adalah soalan tertutup. So kita fikir macam ni, sebab bila kita personal soal selidik, kita bukan macam interview. Interview kita bertanya satu soalan, dia boleh jawab dalam 30-40 patah perkataan. Okay, tapi bila kita survey ni, kita akan bagi soalan, orang tu dia akan jawab dengan cepat je. Okay. Kadang-kadang kalau kita letak 1 atau 2 soalan sumbangan ataupun soalan terbuka, kita tanya soalan, kita dapat persepsi dia contoh ke kan, ataupun nyatakan pendapat anda dah bla-bla, kita letaklah 2-3 line kosong. Berdasarkan pengalaman saya lah, majoriti tak isi pun soalan yang tu. Kalau survey macam tu, sebab orang malah nak fikir. So kita buat je soalan aneka pilihan, iaitu tertutup lah. Okay, tertutup ni maksudnya kita bagi dia pilihan lah, nak pilih 1, nak pilih 2 ke, nak pilih berapa kan, dan sebaik-baiknya awak jangan bagi dia pilihan lebih daripada 1 lah. So dia jawab 1 je sudah. Sebab nanti kita juga nak analisis benda tu nanti. Okay? Dan biasanya orang akan guna Likert lah kan. Likert tu saya rasa mungkin awak dah belajar, saya tak tentu soalan tu sebab saya hanya fokus macam ni tak bina soalan. Okay, bila kita dah siap, kita kena buat kesahan ataupun validity kepada kita punya set soalan tu tadi. Okay, kita merujuk kepada menguji apa yang ingin kita uji lah. Okay, pastikan responden boleh memahami soalan dan dapat memberikan jawapan seperti yang kita kehendaki. Dan dari segi isi, pastikan instrumen mempunyai semua isi penting. Jangan ada berlaku keciciran, tu yang tadi penting untuk kita tahu. Konsep apa, konsep dia berapa dan apa item-item dia. Jangan ada yang tertinggal ke, tercicir ke, nanti tak menjawab pada objektif kita, rugilah kita kat situ. Okey, dari segi kriteria, jika mengukur 2 perkara atau 2 jangka masa beza, pastikan kedua ni mempunyai korelasi yang tinggi. Okey, maksudnya kat sini kita punya pemboleh ubah. Kalau kita ada IV, kita ada DV, biasanya kita akan buat korelasi kan. Dan benda tu bila kita buat kesahan, kita kena tengok kita punya setiap item tu berapa bacaan dia. Tinggi ke, rendah ke. Kalau terlalu rendah, then you better to delete lah. Sebab bila item deleted ni nanti ada satu lagi item yang akan naik atau pembacaan alpha kromat kita akan naik. That's why kita kena berhati-hati bila kita bina soalan. Ini bagi siapa yang bina soalan lah. Sebab saya bawa developing kan, saya cakap ni developing dia punya proses panjang sikit berbanding dengan awak adopt ataupun adapt. Okay. Okay, apa yang penting usaha pakar bidang. Okay, ini adalah proses yang kalau kita ikut betul-betul punya proses lah. Tapi kalau macam untuk pelajar degree punya
dissertation ataupun thesis, kita tak adalah sampai kena ada kesahan pakar bidang. Tapi kalau kita memang dapat geran, kita buat research kita tu pula tentang pembentukan instrumen contohnya, dan kena ada kesahan daripada pakar bidang lah. Okay, sebab dia yang akan menilai kita punya instrumen tu betul ke, apa yang sesuai, apa yang tak sesuai. Tapi kalau macam di level degree biasanya saya tak rasa pelajar melalui kesahan pakar bidang ni sebenarnya. Dan lagipun soalan-soalan biasanya simple lah kan. So kita dah PKP, kita dah lama tak masuk quiz. Kalau dulu selalu kat pintu bilik saya tu kan, pintu bilik syarah tu ramai je pelajar syarah suka tampal questionnaire. So questionnaire tu setakat ni lah saya tak pernah lagi menolak, dan biasanya saya akan isi semua questionnaire pelajar. So kita tahu betapa pentingnya satu set questionnaire tu dari data kita kan. That's why kalau orang minta isi questionnaire, insyaAllah saya akan isi. Cuma saya selalu go through, saya akan tengok dulu soalan-soalan dia kan, ni ada tak ni menjawab pada ni. Macam tu lah. Tapi saya tengok biasa kalau pelajar punya soalan dia simple je. Okay, so instrumen baru perlu mendapat pengesahan daripada pakar bidang kalau kita baru develop. Okay, apa tujuan pengesahan dia? Supaya ketetapan kaedah pemilihan instrumen kajian dipastikanlah tetap prosesnya betul ke tidak ke. Okay, memberi maklum bala terhadap struktur format, pakar tu lah, dia boleh komen, dia boleh tambah baik kita punya kita punya questionnaire, dengan kesesuaian dan kelengkapan. Saya juga ada pengalaman berbengkel dengan pakar untuk instrumen yang saya dan grup tim research saya buat. So dekat situ memang bila kita buat satu set tu memang dia akan go through dan dia banyak tanya lah, okay yang ni you dapat dari mana, so yang ni kenapa, yang ni kenapa. So every single thing we have to justify. Dan bila lengkap semua tu lega lah kan. Bila lega bila kesahan pakar, tapi belum lega lagi selagi kita tak sampai kepada reliability. Reliability tu nanti dia akan tengok. Dan kalau bacaan alfa kita tu 0.8 ke atas, 0.9 ke atas, dan should be okay lah. Okay. Ni saya cerita sedikit lah, bila awak develop questionnaire, of course kena go through this one, kaedah Cronbach untuk dalam SPSS, pengiraan nilai korelasi antara skor setiap item dalam ujian dengan jumlah skor bagi semua item dalam ujian kita, okay, yang kita buat tu. So item tu soalan lah maksudnya, okay. Bacaan Cronbach alpha melebihi 0.70 dianggap baik lah. So kita rujuk pada ataupun analisis dia dalam SPSS reliability test. Okay, so ini kira macam untuk support kita lah kan. Dalam research ni bukan senang, maksud saya ialah dalam research apa-apa sekalipun yang kita bagi tahu ataupun kita buat, kita kena justify by ilmiah. Ilmiah ni maksudnya kita kena justify by okay, menurut dia ni apa-apa, menurut dia ni apa-apa, macam tu. So kalau kita kata kita ambil bacaan alfa 0.7 tu adalah terbaik, dan siapa yang kata benda tu? So awak kena ada rujukan sikit-sikit lah. So biasanya kalau sekarang ni memang dalam research glamour lah, okay, threshold. Okay. Jadi kalau kat sini, kalau ikut Majid dan juga Palin dan juga Siti Raya, dia kata 0.6 pun dah okay. That's why katalah kita dah bina penat-penat dah ni. Lepas tu at the end bila kita buat analisis, bacaan dia semua 0.6. So kalau kita nak buat balik, nak patah balik, mungkin ada kekangan-kekangan lain kan. Then kalau kita nak berpegang kepada yang ini, takutlah nama orang ni sebab dia kata 0.6 sering kali diguna. Okay, tetapi dia ada tetapi dia dekat situ. Okay. Sekarang dianggap 0.6 ni rendah dan tak boleh diterima. Okay, so nilai alfa 0.6 hingga 8 adalah terima, manakala nilai alfa melebihi 0.8 adalah dianggap baik. Itu menurut pendapat sekarang. Okay, tapi untuk kita orang kata secure lah kan, bila kita telah buat sebagainya, awak ada analisis 0.7 tu should be okay. Right, kalau dapat 0.9 tu lagi cantik lah. Okay, so sebagai rumusan, okay, soal selidik yang lengkap akan merangkumi, ini basic. Okay, basic maksud saya ialah bahagian A tu confirm lah dia. Profil demografi. Okay, ada setengah letak kat belakang. Ada juga.
Okay. Tak ada masalah pun sebenarnya. Dia tak wajib kata profil demografi tu kat depan. Tak pun. Kebanyakannya memang buat bahagian A is profil demografi sebab kita macam nak warm up kepada responden kita untuk isi kan. Isilah dia punya umur, jantina, bla 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 tu. So bahagian A is demografi. Okay. Tapi kalau nampak orang letak profil demografi kat bahagian belakang sekali lepas dah habis semua soalan siri dekat belakang. Jangan kata dia salah pula. Tidak. Kaedah tu pun boleh sebenarnya. Tergantunglah pada kita yang buat. Okay. Kemudian bahagian sebab okey kalau yang ni orang letak kat belakang sebab apa? Sebab kalau yang mula-mula diisi soal situ kita stres kan. Saya setuju, saya ni, banyak nak isi. Tiba-tiba macam demografi tu macam kelegaan sikit. Umur berapa? So dia macam release tu cooling down dia kat ujung. Tapi kalau buat bahagian A kat depan, dia punya warm up dia dekat depan. Macam tu lah permainan soal selidik ni. Okey, bahagian B, pemboleh ubah IV. Bahagian C, pemboleh ubah DV. Ni saya ambil yang basic sebab kalau kita buat kuantitatif, kita biasa akan buat kajian yang nak tengok hubungan ke kan IV dengan DV. Itu biasalah dalam kuantitatif. So ada 3 bahagian ni lah untuk yang basic saya cakap. Tapi kalau awak punya kajian ada 2 IV, awak punya kuliah ada DV 2 atau 3, lepas tu ada mediator pula tengah-tengah tu, faktor pencelah dan sebagainya. So dia punya bahagian tu akan bertambah lah. Mungkin ada bahagian A, bahagian C, bahagian D. Contoh kan, bahagian A profil demografi, bahagian B pemboleh ubah IV, bahagian C pemboleh ubah pencelah. Okay, moderator, and then bahagian C baru pemboleh ubah DV. Pun boleh juga. So saya cakap, soal sidik ni apa-apa pun dia bergantung pada awak punya 3 benda. Permasalahan kajian awak, objektif kajian dan juga tengok pada teori dan kerangka konsep kita itulah. So tak lari pada benda tu. Sebab apa? Sebab at the end of the day, bila kita buat analisis, hasil dapatan kita tu, data kita tu akan menjawab balik pada yang kat depan tu. That's why lah. Kena tahu cara kaedah nak develop macam mana. Bukannya main taram je kan, meletak je macam tu lah. Okay, terima kasih. Ada apa-apa soalan? Saya buka pada soalan kalau ada nak tanya. Kata keluar tempat ni.